seterusnya tibalah masa yang dinanti-nantikan, yaitu syarahan agama yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Ashraf Muhammad Fandi yang berjudul Bulan Ramadan, Bulan Barakah. Majlis dengan segala hormatnya, persilakan. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina, sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baiti ajma'in wal malaikatil muqarrabin, wa khususan ila man hadara hadha, asallahu an yaj'alana minas salihin wa yaj'alana minal muttaqin wal mukhlisin fi dinika ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wanshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billah fil 'aliyyil 'azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang saya muliakan pengurusi majlis, yang saya muliakan Al-Ustaz Haji Sam'an, yang saya muliakan pengurusi Masjid Haji Yusuf Tuan Haji Kamaluddin, yang saya muliakan Ustaz Yusuf, Ustaz Hafiz, Ustaz Hafiz dari Masjid Yusuf, yang saya muliakan Al-Fadilah Ustazah Siti Rahmah, yang biasa saya dengar dari kecil dulu, saya selalu dengar, saya pun terharu. Saya dengar Al-Ma'surah daripada Al-Fadhil Ustazah Siti Rahmah binti Abdul Hamid. Masya Allah. Yang ibu saya yang saya muliakan, sahabat-sahabat saya yang hadir pada malam ini, Allah berkati kalian. Jemaah-jemaah yang hadir daripada jauh, baik dengan bas, baik dengan kereta, baik yang tinggal di sini, tuan-tuan yang saya muliakan, para asatidzah, para ulama yang hadir pada malam ini, yang saya muliakan semua yang hadir, moga-moga Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebaikan dan sentiasa jadi kita orang-orang yang benar-benar ikhlas di jalan insyaallah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita setiap tahun, setiap tahun kita bertemu dengan bulan Ramadan. Kalau ada umur, kita jumpa. Betul tak? Dan setiap tahun ibu-ibu jumpa bulan Ramadan di setiap masjid penuh orang sembahyang. Dan kemudian tempah baju pergi raya. Betul tak? Betul pula. Betul tak? Maka ibu-ibu, tuan-tuan yang dirahmati Allah, setiap tahun gitu. Setiap tahun berlalunya Ramadan, masuk Syawal. Orang tahu kalau Ramadan dia persiapannya untuk apa? Raya. Tapi salah. Saya minta izin kepada untuk saya kata, ya, kita tuan-tuan yang perlu kita tahu dalam Ramadan ialah cara kita menyambut. Banyak orang silap dalam menyambut Ramadan Karim. Mereka menyambut Ramadan dengan membagi-bagikan tempat untuk berbuka puasa, di mana ada sebahagian tempat yang berbuka dengan nasi ambung sahaja, dia pergi masjid ni. Di mana terawih yang ada 8 rakaat baru dikejarkan. Ini salah juga. Yang betul ialah apabila Ramadan hampir tiba, dalam bulan Syaban, kita ada 2 bulan untuk menyiapkan diri kita. Bulan Rajab, bulan Syaban, baru datang Ramadan. Kenapa Allah berikan keistimewaan dalam 2 bulan ini?
sebagai persiapan untuk bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu bulan Ramadanul Karim. Maka tuan-tuan, ibu-ibu yang saya rahmati Allah, yang saya hormati sangat-sangat, kita tengok bulan Ramadan yang bakal datang ini bermacam-macam dalam hati kita, dalam pemikiran kita. Kita dengar berita, ada bercakap bermacam-macam isu dan sebagainya. Kita tuan-tuan rahmati Allah, yang pertama, cermin kita ini, ya? Cerminan kepada diri kita. Adakah kita benar-benar kerohanian kita, ilmu kita, bacaan Quran kita dan sebagainya untuk kita mempersiap di dalam bulan Ramadan ini. Ya, maka bulan Ramadan ini bulan barakah. Semua tahu, betul tak? Ibu-ibu tahu tak bulan barakah? Barakah itu apa, ibu-ibu? Habbatul barakah. Habbatul barakah obat, ibu-ibu. Nah, jangan salah faham, jangan salah bawa. Betul tak? Barakah itu artinya pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang, kepada sesiapa yang dia kehendaki. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bahawa dia atas setiap sesuatu mampu, maha mampu. Kalau Allah Subhanahu wa taala tidak suka kepada satu orang, tidak percaya pada seorang ampunnya, dia mampu untuk habiskan. Tapi Allah ni maha rahmat, maha penyayang, maha kasihan. Itu kerana diberikan kita bulan Ramadan, bulan yang penuh barakah, yang semua orang akan pergi, baik muslim ataupun non-muslim, akan menghadapi dalam bulan barakah. Tapi kita ni yang muslim mesti mengaku bahawa bulan barakah ini untuk kita kejar, ya, untuk kita kejar, untuk kita betul-betul kasih habis-habisan dalam ibadah kita. Biasanya orang cakap, ustaz, tak apa ustaz, kita ni ibadat ni kita berikanlah saat tarawih, istilah ustaz, takkan hari-hari perlu ustaz kaki sakit. Kita pun nak kejar malam Lailatul Qadar ustaz, ambil je yang ganjil ustaz. Ya, malam Nabi kata Lailatul Qadar turun ganjil, saya ambil ganjil. Betul tak? Sekali turun tak ganjil, tak dapat. Betul tak? Maka tuan-tuan, tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, maka dia bukan sebenarnya ibadat dia. Dia untuk kita berusaha memperbaiki diri kita. Ramadan adalah madrasah di mana kita memberi sepenuhnya dalam penglibatan kita kepada Allah SWT. Siang hari beribadat, puasa, tetap malam tarawih, malam lagi sebelum sahur dia tahajud sikit, tetap. Kemudian dia sahur, duduk dengan keluarga, kemudian puasa lagi, hari-hari gitu. Yang macam pergi sekolah. Nah, itu dipanggil tempat latihan. Tuan-tuan di Allah SWT, tempat latihan. Nah, kita ni sekarang ni, saya membuka daripada tadi, dia buka 5 pembukaan daripada tadi cakap pasal barakah, sekolah, apa ustaz nak sampaikan ni, saya tak faham. Ustaz nak apa? Saya tak nak apa-apa. Ibu-ibu yang nak, tuan-tuan yang nak, kita tak dapat. Maka tuan-tuan yang dirahmati Allah SWT, kita semua hanya ingin apa yang kita lakukan ingin reda Allah, bukan reda manusia. Manusia, kita mencari sesuatu untuk melakukan untuk manusia, manusia akan mengukur. Manusia akan satu hari akan pulau. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala kita pernah memulaukan. Kita kalau buat 1,000 kebaikan dengan manusia, satu je lah. Kita buat satu kesilapan dengan manusia, 1,000 orang nampak. Tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, satu kebaikan Allah ingat hingga kita akhir hayat. Allah timbang di atas neraca. Maka kita perlu bermula daripada sekarang, tuan-tuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sebagai cara yang mudah, yang pertama dalam bulan Ramadan mesti ada 5 perkara, 5 S untuk ingat.
Ibu-ibu, tuan-tuan, ingat 5S. Ibu-ibu dah tahu belum 5S ni? Tak tahu? Okey, saya akan tahu. Bapak jangan marah, saya dekat ya. Tak tahu bentar saja. Cari bawah saja. Maka tuan-tuan, moga mati Allah SWT. S yang pertama dalam bulan Ramadan yang akan datang, dalam menyambut sambutan awal Ramadan. Yang pertama S, ialah apa tuan-tuan? Ialah salat. Salat. As-sabirin was-salihin wal-qanitin wal-munfiqin bil ashar. Orang yang sabar. Sabar dengan apa? Sabar dengan amal yang ibadah. Itu yang paling kita susah. Sebab dengan sabar, kita kalau tak ada sabar, kita tak akan dapat istiqamah. Tahu istiqamah tak ibu? Apa istiqamah ibu? Ha? Istiqamah apa ibu? Konsisten. Tuan-tuan, konsisten kita selalu manusia naik terus. Sekejap buat, sekejap tak buat. Sekejap buat, sekejap tak buat. Tapi di dalam bulan Ramadan, kita tak tahu kita akan bertemu tak dengan Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Kita tak tahu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang minggu ini. Tapi kita dah siap plan. Tukar langsung. Tak? Dah maaf, dah kasih jemaah lagi tak tahu tak? Jemaah kat sana. Silent. Ni kita ambil yang ibarat. Sibuk kita dah fikir nak buat apa. Kuih apa semua nak fikir. Betul tak? Kuih apa kita nak atur. Ni masuk ni bakul apa masuk. Sepak. Bakul lah. Mana kuih bakul. Kuih yang masuk. Kuih masuk. Kuih masuk kristal non kristal. Bulan lalu kayu, tahun ni kristal. Bulan depan, tahun depan besi. Buka, planning. Untuk syawal, Ramadan tak plan. Sebab tak ada sabar dengan Allah SWT. Tak ada sabar. Saya tak cakap salah, jangan salah faham. Saya tak cakap salah. Tapi beradil, berlaku adil dengan Allah SWT. Tuhan yang Maha memberi masa, awak berikan masa dengan Allah. Allah kasih awak masa. Allah yang mempunyai masa, awak cakap dengan Allah, ya Allah, ini masa untuk kau, ini masa untuk dunia. Ini masa untuk buat maksiat, ini masa untuk buat jahat. Tuhan yang Maha memberi masa. Tuhan yang Maha mempunyai masa. Subhanallah. Ya, tuan-tuan. Maka kalau kita lihat yang S yang pertama ini sudah susah. Sabar. Allah tak beritahu kita cara nak sabar. Allah beritahu kita bahawa orang yang sabar adalah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah beserta dengan orang yang sabar. Itu selalu kita pakai word sabarlah. Allah dengan orang yang sabar. Tidak lagi yang sabar. Maka sabar dengan ibadah, sabar dengan takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sabar dengan musibah. Sabar. Ini S. Awak pegang. Maka dalam bulan Ramadan bagaimana sabar macam mana? Kadang-kadang kita dalam bulan Ramadan kita belanja lebih daripada, kita makan lebih daripada tak bulan Ramadan. Betul tak? Betul tak ibu? Buat. Dalam bulan Ramadan kita makan lebih daripada bulan tak Ramadan. Padahal bulan Ramadan tak ada syaitan. Syaitan terikat. Betul tak? Betul tak? Syaitan terikat. Tapi bulan Ramadan lah apa makan kalau jalan kat bazar. Betul tak? Aku nak beritahu jemaah semua nak makan. Kita akan nampak nafsu. Tengah buka puasa, tengah nak buka puasa malam ni nak fikir apa planning nak makan apa. Tengok makan ni sedap ni. Tiba-tiba nafsu. Bersabar. Nafsu marah, nafsu kurang adab, nafsu semua dengan Allah SWT. Ia ada malu dengan Allah SWT. Penuhkan nafsu. Dia tak ada sabar dengan Allah SWT. Tak ada sabar dengan roh. Kalau ada jual batu burung, dia beli batu burung. Bang, berapa bang? Batu burung 3? RM3 ambil RM4.
pasal bulan Ramadan, nafsu kita yang akan membawa. Maka sabar pun tak ada, nescaya akan berubah. Yang kedua, yang kedua, solat. Solat ni selalu orang salah faham. Solat bulan Ramadan, saya pernah jemaah datang, ada satu orang dan jemaah ada orang datang kepada saya ingatkan, saya ni malam dia saya semayang sebulan Ramadan, tarawih pagi siang saya sini. Maka saya qada semua bawa ke malam dengan tarawih saya semayang. Banyak betul tarawih. Banyak betul. Boleh tak? Solat solat fardu kita makin dipertingkatkan dengan sunnah qabliyah yang diwaris oleh Rasulullah SAW, yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sunnah ba'diyah yang dilakukan kalau subuh, sunnah fajar. Sunnah fajar itu sunnah sebelum subuh. Sunnah qabliyah zuhur, sunnah ba'diyah zuhur, sunnah qabliyah asar, sunnah ba'diyah maghrib, sunnah ba'diyah isya. Ini yang Nabi SAW tidak pernah tinggalkan. Lalu dia dah sembahyang sunat, dia nak sembahyang sunat tarawih. Sembahyang sunat tarawih, jangan kelam kabut. Betul tak? Sembahyang kelam kabut. Kalau tak sembahyang kat masjid, misalnya kerja balik, lakukan sembahyang dengan penuh tenang, solat dengan penuh tenang. Solat, cari sabar dengan solat kamu. Lepas S pertama, masuk S kedua. Sabar dengan solat. Wasta'inu bis-sabri was-salat, dan mohon perlindungan kamu kepada Allah menerusi sabar dan solat. Kata Allah, firman Allah mengingatkan kita, kenapa kita tak terkesan? Kenapa kita minta tolong benda yang lain, perkara orang yang lain, sedangkan Allah SWT menerusi sabar dan solat. Maka S yang kedua ni ialah solat. Maka solat tarawih pun jangan kelam kabut. Solat tarawih maksudnya solat yang relax. Betul tak tuan-tuan? Solat tarawih itu solat yang relax, baca Quran dalamnya. Betul tak? Nah, penuh dengan penuh hayatan. Semayang nak kerjakan dulu. Dia bukan pasal kuantiti, dia pasal kualitas ibadah. Bukan pasal bilangan banyak tapi tak khusyuk, tapi kerana ibadah kualiti kita kepada Allah yang menjadikan kita orang yang jauh daripada segala kekurangan. Saya ingatkan diri saya dan mengajar yang pertama dia apa? Sabar. Yang kedua, salat. Dan yang ketiga, sabar, solat. Yang ketiga ini biasa kita dengar, betul tak? Tapi susah orang nak keluarkan. Sedekah, ya, sedekah. Orang yang menginfakkan harta, ya, menginfakkan harta kepada jalan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah tentu gandakan apa yang dan dia nak tolong, nak keluarkan, tangan kanan keluarkan, tangan kiri tak tahu. Artinya apa? Kalau makin orang tak nampak, makin banyak dikasih. Ini orang yang Allah dah tentukan. Betul kan sekali kata Allah dah tentukan. Betul tak? Amal yang dibuat insya-Allah Allah dah tentukan. Tapi pasal kita mana kita aku sudah tak ada pun. Baik-baik barulah naik turun. Sedekah pun orang tak ada, orang kau. Ya, Nabi SAW kata, antara siapa yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir, dia mencintai sahabat ni lebih daripada dia. Seperti mana dia mencintai diri. Ada banyak orang fakir miskin yang tak makan. Ada jiran kita kadang-kadang tak makan. Ada orang-orang di sekeliling kita yang tidak makan. Ibu-ibu tunggal yang tidak mampu dalam bulan Ramadan untuk bergembira, kita bantu masakkan mereka. Ini tak, ini masak bubur, bau kan naik. Dia taruh apa tu? Jintan lebih, bau naik. Orang Cina segala tak kasih. Besok dia pula buat
Dia buat bubur pisang. Bubur pisang. Penak pisang. Nak kasih berapa? Bau pisang. Bahaya. Padahal dia boleh berkongsi, bersedekah, senyuman, bersedekah kebaikan, bersedekah makanan, bersedekah pertolongan. Orang-orang yang anggota jawatan kuasa yang tolong orang ini semua sedekah. Ini semua kebaikan yang kita tak nampak pahala. Sebab kita buat sukarela, artinya suka untuk merelakan diri. Insya Allah dengan sukanya merela membantu orang, Allah membantu kita. Itu sedekah. Maka tak pernah menjawab Allah SWT. Ini antaranya maksudnya sedekah. Sedekah itu berarti kita jalan kamu. Orang tak ada kita kasih. Pak Imam jadi imam. Pak Imam jadi imam. Awak salam Pak Imam. Sedekah Pak Imam. Pak Imam gembira, Pak Imam terima kasih. Barakallahu fiik. Dia doakan. Dia dah habis sembahyang, Pak Imam nasi Pak Imam. Tak banyak lah Pak Imam. 5 dolar. Pak Imam terima kasih. Beras tak apa bergembira ni Pak Imam. Betul tak? Saya kadang-kadang saya tengok orang sembahyang masih bukan dia, kadang-kadang aku mau naik lepas. Kita tengok ustaz-ustaz kita khutbah misalnya. Khutbah Jumaat. Dia turun sembahyang, habis sembahyang. Kita tanda gembira. Bukan pasal duit. Bukan pasal wang, jangan pasal apa-apa. Dia pasal kita menggembirakan Pak Imam. Pak Imam dah sampaikan ilmu, dah sampaikan khutbah, dah bimbing solat tarawih kekurangan. Awak kat belakang awak nangis lebih-lebih. Ini pun saya nak ingatkan, jangan sampai awak melalak-lalak, melalak batal semuanya. Ini agamanya sedekah. Masih kebir. Orang yang bersedekah tak akan mampu. Ini janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jadi pakul ialah orang yang bersedekah, orang yang bakhil. Sesungguhnya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam nampak ini orang ni dia sudah mati sebelum dimatikan. Mati sebelum dimatikan apa? Artinya semua diserahkan kepada Allah. Hartanya, jiwa, raga semua diserahkan Allah. Lalu Rasulullah SAW bertanya kepada Abu Bakar. Apa ditanya? Wahai Abu Bakar, apa kau tinggalkan untuk keluargamu? Rasulullah menjawab, apa ibu? Aku tinggalkan mereka Allah dan Rasul. Tapi tuan-tuan yang balik yang bawa itu, yang abang dah dengar ceramah tadi. Abang dah dengar ceramah tadi, membuat-buat Ustaz ni. Abang dengar, abang dah tak ni nak jalan Allah. Abang nak tinggalkan semua benda. Habis abang nak tinggalkan tadi apa? Allah dan Rasul. Jangan buat itu. Kumpul kena tidur luar. Macam tuan-tuan minta maaf bulan-bulan. Minta maaf. Jadi kita lihat akhir zaman ini nombor 3. Sabar, salat, sedekah. Ini nombor 4 pun susah juga. Apa yang ibu rasa nombor 4? Sabar, salat, sedekah, lagi apa? Yang keempat ni. Yang keempat ni pun susah juga orang. Silaturahim. Orang selalu tunggu hari raya. Tak apa, nanti hari raya boleh minta maaf. Tetapi sebelum hari itu, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak maaf ya tuan-tuan. Silaturahim, siapa yang nak panjang umur dan diluaskan rezekinya, maka falyasil rahim, maka sambunglah silaturahim, sambunglah talian persaudaraan. Macam mana nak sambung? Awak pergi masjid, awak nampak jemaah orang kat sebelah awak, misalnya ibu semayang kan, ibu semayang lalu lebih perempuan lebih tahu. Sekarang selalu tempat mana-mana perempuan lebih. Betul tuan-tuan? Bapak-bapak pun tengok. Kalau bapak-bapak ada musik. Kalau bulan Ramadan dia ada musik. Tak maaf 1 sampai 10 musik penuh. 10 sampai 20 musim pasang surut.
Sekejap ini, sekejap 3 sah imam, sekejap 8 sah. Besok tengok dia imam ni. Oh, masa 20 orang sampai akhir pun penuh balik. Tapi ganjil dia. Nak kerjakan Lailatul masalah. Maka kita sembahyang kat sebelah, orang kat sebelah ni salam. Ini silaturahim. Salam sama sendiri. Allahumma shalli ala Muhammad. Tengok mata tentang mata. Ini fitrah. Ya? Ini fitrah. Salam, Allahumma shalli ampun dosa-dosa. Allah Maha Pengampun dosa. Itu pasal orang yang ada perasaan hatinya kurang baik, dalaman kurang baik, salam, bagi salam orang, insyaAllah. Tapi kalau awak hutang dia 20,000, orang salam dia masih lagi 20,000, jangan takut. Dia tak hilang. Oh, misalnya nama Allah tak ada habis 20,000, masih lagi. Cepat. Tuan-tuan minta maaf, ya. Minta maaf. Kalau saya tak kasih tuan-tuan senyum, tahu tuan-tuan penat. Tentang biasanya tukang cakap tak penat, yang dengar pun penat. Tak tahu penatnya apa. Panas apa sih peluk-peluk, tak tahu orang lepas. Makin kuat lah. Maaf, maka silaturahim ini perlu bermula di antara kita. Perlu bermula di antara kita. Dengan orang lain bukan main kita beri senyuman, beri kebaikan. Tetapi sesama keluarga kita ada masalah, selesai. Ya. Kalau ada masalah antara keluarga, selesaikan. Itu silaturahim yang pertama. Maka ini yang disambutkan awal Ramadan, sebelum Ramadan berbaik-baik. Jangan tunggu hari raya. Sebab kita nak dengan Allah SWT, hablum minallah, hablum minan nas. Ikatan kita dengan Allah, ikatan dengan manusia. Dengan Allah, Masya Allah, ya Allah, dengan keluarga sendiri, dengan saudara mara sendiri, dengan kawan-kawan, benci antara satu sama lain. Astagfirullah. Maka silaturahim sangat penting. Janganlah kita memutuskan silaturahim. Rasulullah SAW tidak mengizinkan seseorang tidak berbuat lebih dari 3 kali. Orang tu tak suka pun kita tak tahu. Kita mengalah. InsyaAllah kalau kita benar pun, kita benar, tapi dia menyalahkan kita, tak apa, maaf, kejadian. InsyaAllah satu hari dengan masa yang akan datang, dengan sabar, salat, dengan membantu mereka, InsyaAllah Allah akan berikan taufik dan hidayah. Sebab taufik hidayah bukan hidup kita. Tak semestinya alimnya bapaknya alim ustaz, anak dia menjadi ustaz. Tak semestinya bapak tak ustaz, anak boleh jadi ustaz. Ini taufik hidayah Allah sendiri. Tapi kita sentiasa doa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Maka 4 ni, saya baru 4 ni. Masih boleh bertahan tak tuan-tuan? Masih awal lagi Ustaz. Masih boleh bertahan tuan-tuan? InsyaAllah Ustazah kalau tak pada dulu, Ustazah boleh. Ustazah je 12 masih boleh tahan tak pernah dan telefon tu. Yang keempat ni, masa tak habis poin. Maka yang pertama sabar, yang kedua sedekah. Salat. Yang ketiga sedekah. Yang keempat, yang kelima ni yang paling besar. Susah lagi bulan Ramadan. Kalau sekarang masih susah. Panas tak makan, betul tak? Tak minum. Muka jadi apa? Jadi apa muka? Asam. Yang kelima ni susah, iaitu
Tapi ini tak makan. Bermakna. Makan. Tapi akhirnya bulan Ramadan tak makan jadi masalah. Tak boleh beri senyuman rupak akhlak. Tapi senyum pun ada senyum dengan sedikit lah. Ini naik satu senyum naik mengajar naik. Ini makan. Masih kita mana makan puasa. Aduh. Maaf tuan, senyum pun pada tempat. Itu kerana orang yang memberi senyuman Rasulullah SAW mengubah hati yang paling ringan. Tapi tak disuruh senyum 24 jam. Senyum itu sedekah yang paling ringan. Apa? Semua. Tuan-tuan ingat, pegang dengan sepegang-pegang, kerana ini adalah agama. Tuan-tuan yang banyak lega, sabar, Masya Allah dalam ibadah. Ya. Bulan Ramadan kita sibuk nak makan, padahal dalam bulan-bulan lain pun kita makan juga. Minta maaf lah. Betul tak? Minta maaf. Maka sambutan ini semua mindset dah nak masuk. Ini 5 aja kita prepare. Mindset, mentally, physical, and also spiritual. Rohani dalam hati. Ya. Maka juga Allah SWT. Itu antara persiapan kita dalam bulan akan menghadapi bulan Ramadan. Dan seterusnya juga dalam bulan Ramadan ini pesan saya kepada ibu dan tuan-tuan juga. Ini juga kepada diri saya sendiri, agar kita selalu mempelajari ilmu Allah SWT. Selalu dalam bulan Ramadan orang malas, penat. Ustaz, saya kerja satu hari, ini tak kerja penat. Dia kata jawab dengan saya dulu, saya pernah kena jawab. Selalu jawab dengan saya. Dia cakap, Ustaz tak makan. Ustaz sendiri jawab, cakap, Ustaz tu tidur tu dapat pahala. Tidurnya orang puasa dapat pahala. Sekarang saya tidur hari isu. Nah, bila saya cakap datang lagi, saya nak tidur. Memang tidur pahala, tapi takkan kau tidur 2008 sampai buka. Itu bukan pahala. Itu tak masuk kepada. Maka tuan-tuan nanti Allah SWT macam mana? Salah tafsir, pasal nak kena belajar baru betul tafsir ni. Ustazah Siti Rahmah ada sebulan sekali mengajar tafsir itu untuk lawan ibu-ibu. Ingat, ajar Siti Rahmah. Ibu-ibu saya ni mesti nak berkembangkan. Ustazah Siti Rahmah ada, Ustazah Siti ada, Ustazah Raini ada, sahabat selama ini kita ada. Maksudnya mengajar Anissa tidak mengajar yang lain. Ustazah Siti Rahmah Zahra ini selalu ganti-ganti dengan Ustazah Siti Rahmah. Tapi ibu-ibu rahmati Allah SWT, kita kalau nak belajar ilmu, tarik dalam bulan Ramadan, tambahkan ini, belajar Al-Quran. Orang kata, Ustaz, bulan Ramadan bulan Quran, tapi dia tak baca Quran. Dia belajar, dia baca dalam solat surah kontrak. Tahu tak surah kontrak apa? Dalam surah, dalam Al-Quran ada berapa surah? 114. Tapi dia baca surah kontrak. Surah kontrak itu maksudnya dia tu dah sign kontrak. Dia nak baca Qul Huwallahu Ahad dengan Inna A'thaina selama hidup. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua Qul Huwallahu Ahad. Macam itu hari-hari gitu. Apa solat pun itu, tarawih, baik tahajud, terus. Itu kerana ada taman barat. Ada bermacam-macam tempat untuk kita lagi tajamkan lagi membaca Al-Quran. Tengok tadi Ustaz,
Tak apa. Ustaz Zul Fatih baca. Sedap, lunak dengar. Kita dengar, tengok dia punya dengan makna. Boleh mendidik saya makna. Ustaz, tapi suara tu memang special Ustaz. Saya baca nanti lain. Tak apa, baca juga. Nabi SAW bersabda, Zainul Quran di aswatikum. Perhiaslah Al-Quran dengan suara kamu. Nabi tak mengkhususkan suara mesti nak sedap. Nabi tak cakap suara pun mesti seperti Zulfaqih kan. Dia tak, ibu-ibu baca, belajar, tuan-tuan belajar, kemudian baca apa, baca tapi makhraj jaga, tajwid jaga, itu berlaku. Cuba Bismillahirrahmanirrahim. Tak benar. Dapat pahala lebih lagi bulan Ramadan, berganda-ganda bulan yang diturunkan Al-Quran. Itu kerana antara belajar Al-Quran. Belajar kuliah-kuliah kita masih buka. Biasanya minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga masih buka lagi. Belajar. Selagi boleh belajar, tambahkan duduk je. Awak duduk sini, ibu-ibu duduk, walaupun awak berkipas, dapat pahala. Awak dengar. Betul tak? Betul berkipas. Semua tuan-tuan, ibu-ibu dan juga dekat betul tak? Salah betul. Yang tak kipas pun betul. Alhamdulillah. Maka kita digalak untuk belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab orang yang belajar ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, dia akan ditambahkan kebaikan di dunia. Dan yang terakhir itu Allah tuan-tuan, dalam kita belajar, kita campur orang, kita berpegang pada 5 sifat yang telah diberikan, kita akan dapat meraih hari raya dengan keluarga secara Islam. Maka dengan sambutan yang betul, kita akan lahir juga. Itulah seperti mana Rasulullah SAW sabdakan, kita seperti hujan, iaitu dimulai nikmat dan terakhirnya rahmat. Maka begitulah dengan setiap apa yang kita buat. Kalau kita nak mula sesuatu baik, yang akhir. Begitulah dengan Ramadan kita. Maka berpeganglah kita kepada 5 perkara ini. Iaitu yang pertama apa tuan-tuan? Sabar. Yang kedua, yang ketiga, yang keempat, yang kelima, senyum sikit. Pelajar kan? Maka yang keempat, kemudian berani daripada saya. Di mana-mana di taman-taman syurga Allah yang seluruh ini, majlis ini berani. Dan yang ketiga, yaitu akhir dengan Ramadan itu dengan baik, dengan sambutan yang sehat. Bagi sekali, ada banyak lagi saya nak cakap, tapi orang belakang dah cakap. Kemudian apa yang balik itu, punya dah habis. Ada banyak lagi tuan-tuan, saya nak sampai 12, tapi nampaknya tadi kan, ya. Memang time dia pun kena habis time ni lah. Saya nampak. Maka saya minta maaf tuan-tuan kepada Allah SWT. Jika saya tidak kata tersilap gurau, tersilap sakit hati tuan-tuan saya sedari, minta maaf. Maafkan saya tak? Ini maafkan ke tidak? Jadi tak kelas lah. Ya, maka tuan-tuan kepada Allah SWT. Terima kasih banyak khusus kepada yang langsung, yang menjemput saya sendiri dengan telefon. InsyaAllah saya rasa alhamdulillah. Terima kasih Ustaz Adi Samad, telefon saya insyaAllah. Terima kasih banyak. Dan juga kepada semua yang hadir, yang menganjurkan, mudah-mudahan Allah SWT memberi kita kebaikan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana, saya tutup dengan doa saya. Mungkin ada doa lagi kan? Saya tutup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa bi'ilmina lam yanfa'una wa bi'akhir lana wa qarabatina fi ma'rifati zawjaka. Allahumma inna billahi waj'alna min musallin fil ghar wa la taj'alna min khalafa aqraba wa asraf. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
wasallam. Walhamdulillahirabbil